Untuk berbincang lebih lanjut lagi mengenai perjalanan skuad hoki negara dalam Nations Cup ni, jomlah kita nak menjemput yang macam YB kat sini, Nan Hadar dan Mr. Carl Nunis. Welcome, Carl. Hai, welcome. Assalamualaikum. Di Adun di Astro ni. Wah, gitu. Brother. Okey, Carl, kita nak tanya, based on world ranking sebenarnya, on paper macam kita nampak Malaysia boleh bagi fight kepada Ireland. Tapi melihat kepada keputusan 0-3 semalam menentang Ireland, macam mana pandangan Mr. Carl Nunis? Okey, saya kali terakhir outstation mengikuti perkembangan positif daripada skuad The Spirit Tigers ini kan menjuarai Piala Sultan Azlan Shah. Okey, kalau kita nak tahu cerita di sebenarnya kita masih lagi dibelenggu masalah kecederaan, bukannya alasan. Itu realiti dan juga fakta. Namun apa yang saya fikirkan untuk skuad Arus Evaraj ini, mereka hadir dengan misi yang berbeza sebenarnya. Bukannya nak cakap nak sengaja tewas dan tak nak menjadi juara. No. Mereka ada sasaran yang diletakkan terhadap mereka, iaitu layak ke separuh akhir sekurang-kurangnya. Dan mereka berjaya melakukan perkara tersebut. Dan mereka sebenarnya dalam 4 aksi, 2 kemenangan dan 2 kekalahan ini menjadi satu orang cakap tidak tolak kepada apa sebenarnya yang harus dilakukan Arus Evaraj menjelang misi seterusnya. Dan untuk saingan pada kali ini, mereka jelas masih lagi bergelut untuk mengadaptasi standard Piala Sultan Azlan Shah dan juga Piala Negara-Negara di Afrika Selatan ini yang 2 standard yang berbeza. Mereka langkah kiri kejohanan, tewas kepada Korea Selatan. Namun perkara itu berjaya diadaptasi dengan baik dan suka diingatkan pada pertemuan menentang Ireland ada 3 atau 4 pemain negara yang bermain di posisi yang berbeza, bukan posisi yang mereka kebiasaannya atas faktor kem negara dilanda kecederaan. Bukan senang untuk kita beraksi 4-5 perlawanan dalam tempoh 7 hari. Itu kehendak Nations League ini untuk beraksi di intensiti yang tertinggi dalam satu tempoh yang pendek. Dan Malaysia sebenarnya melakukan perkara itu dengan baik untuk layak ke separuh akhir seperti yang disasarkan. Namun kekalahan besar ke atas Ireland dalam tempoh 3 tahun terakhir ini diharapkan mampu dibawa untuk diulang kaji selepas kita menang dalam pertemuan terakhir pada 2021 dengan keputusan 3-2. Okey, bila Carl mengatakan skuad negara dibelenggu dengan kecederaan. So untuk penentuan tempat ketiga dan 4 bersama dengan Korea, bagaimana Carl melihat, adakah mereka boleh mempamerkan prestasi yang baik? Okey, kalau kita lihat situasi semasa ini, skuad hoki negara jauh daripada bayangan pasukan terbaik. Bukanlah kerana mereka tak bawa kapten pasukan Marhan Abdul Jalil dan juga Syarif Sabah. Mereka dilanda kecederaan pada ketika ini. Namun untuk pertemuan sekali lagi bertemu dengan Korea Selatan ini, mereka harus jemakan sesuatu yang cukup sukar untuk dilakukan mana-mana pasukan di dunia ini, iaitu penalty corner defense. Bukan hanya pada ketika kita memiliki pukulan sudut penalti, tetapi pada ketika kita bertahan, itulah menjadi pemisah kepada perlawanan-perlawanan yang bertemu Korea Selatan ini. Kita tahu kan Jang Jong Hyun agak senang untuk kita perkatakan untuk kita tahan penalti flick Jang Jong Hyun, namun susah sangat. Pada pertemuan yang pertama dalam peringkat kumpulan B ini, Malaysia tewas 0-1 dan jaringan penjaringnya adalah Jang Jong Hyun. Itu sebenarnya terus menghantui skuad negara untuk pertemuan yang di peringkat ketiga dan keempat ini kan. Namun secara keseluruhannya kita sebenarnya mempunyai formula untuk bertemu pasukan yang selama ini kita selalu tewas kan. Dan atas faktor itu ada indikasi yang baik, learning lesson daripada skuad hoki negara. So itu adalah individu yang patut orang kata sekatlah dalam next game ni. Okey, kita nak tanya juga secara keseluruhan dalam kempen Piala Negara-Negara ni, Carl melihat sama ada kempen ni is a success ataupun macam mana? Sebab yelah, Carl katakan yang memang mereka aim untuk ke semi-final. Tapi mestilah ada orang kata harapan lebih tinggi, betul tak? Yes, betul Faria. Sebenarnya kalau kita lihat daripada 2 sisi yang berbeza, di atas kertas mereka punya mission accomplished di benua Afrika Selatan ini, layak ke separuh akhir. 4 pasukan yang terbaik sudah cukup untuk meletakkan sasaran yang terbaik untuk mereka menjelang Piala Dunia bulan depan. Dan untuk melihat daripada segi statistik, jauh daripada standard tinggi yang diletakkan Arus Evaraj. Kenapa saya kata begitu? Mereka hanya menjaringkan 8 gol, dibolosi 7 jaringan. Dan itu satu rekod yang cukup kurang baik untuk standard yang diletakkan terhadap
pasukan ini oleh Arus Evaraj dan juga penalti corner. Penalti corner kita memiliki deretan penalti corner namun hanya menterjemahkan satu menerusi direct flick dan juga satu lagi menerusi rebound. Masih lagi di atas kertas 2 penalti corner namun secara keseluruhannya kita secara tradisinya Messi pencetak gol, Razi Abdul Rahim menjadi penalti flicker yang kedua untuk kejohanan ini, memberi untuk Muhammad Aminuddin selaku flicker utama dan beliau menjadikan satu gol. Dan ini menjadikan satu taktik juga untuk skuad negara yang rata-rata pasukan lawan hanya aim mesin penjaring gol kita iaitu Razi Abdul Rahim. Dan untuk kejohanan ini mereka ada sedikit perubahan menerusi variasi pukulan sudut penalti, bukanlah untuk kita simpan mesin pencetak gol kita tapi untuk lebih versatile untuk bertemu pasukan seperti ini di Piala Dunia nanti. Namun secara keseluruhan melihat daripada gerakan-gerakan penalti corner dan juga field goal, tak ada kerisauan melibatkan field goal. Field goal masih lagi menjadi lubuk utama skuad negara menjadikan gol seperti di Piala Sultan Azlan Shah dan juga di Piala Negara-Negara ini. Okey, so lepas ini pula Kal, ada apa-apa ke mungkin yang Kal sempat tanya kepada Coach Arul ke apa misi ataupun mungkin ada selepas ni ada pertandingan besar yang akan mereka hadapi? Okey, daripada tempoh mereka akan pulang daripada Afrika Selatan ini lebih kurang 35 hari sebelum bermulanya Piala Dunia di India. Misi utama kita untuk layak ke suku akhir 8 pasukan terbaik dunia. Kita tahu dalam saingan peringkat kumpulan itu kita ada Belanda perlawanan pertama, kita ada Chile dan juga New Zealand. Dan ramai yang menganggarkan itu satu misi yang bukanlah mustahil untuk kita bertemu Chile dan juga New Zealand selaku misi wajib menang, dan setidak-tidaknya memberikan saingan yang sengit kepada Belanda untuk tidak dibolosi dengan satu jurang yang agak besar kerana goal difference akan memainkan peranan. Namun dalam tempoh 6 minggu tu Arul sebenarnya dah mula berencana apa yang mereka harus lakukan di Bukit Jalil. Arul menegaskan tidak ada ruang untuk mereka terbang ke mana-mana negara, Eropah khususnya, untuk melakukan sesi persahabatan. Mereka kekal di pusat sukan Nasional Bukit Jalil dan juga ISN, MSN dipantau oleh pakar-pakar ISN untuk kita dapatkan yang terbaik daripada kapten pasukan Mahan Abu Jalil dan juga penyerang utama Syarif Sabah, dan juga ada lagi 6 hingga 7 pemain yang melanda kecederaan di Afrika, dan diharapkan mereka sempat pulih untuk misi getir layak ke suku akhir Piala Dunia di India nanti. Ayuh kita berikan sokongan untuk The Spirit Tigers. Yes, all the best kita nak ucapkan pada skuad hoki negara kan, biarkan apa orang kata game ni jadi pengajaran lah dan juga platform terbaik nak pergi ke next Piala Dunia, okey? Tapi yang penting sebenarnya, maaf tambah sikit lah, agar The Spirit Tigers ni tak terbawa-bawa lah kekecewaan kalah dengan Ireland kan? Betul. Sebab malam ni pun sebenarnya penting juga. Okeylah. Thank you Kal, panjang lebar. Untuk anda pula stay tune dengan kami di Nadi Weekend and make sure you guys follow our social media untuk keputusan penuh later on, okey?